Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk pagi ini. Alright, jadi sebelum apa-apa dulu, kita minum kopi kita dulu sebab malam tadi market sangat-sangat bullish. So, kita minum kopi kita dulu. Memang manis. Pagi ni kopi ni rasa dia memang sedap, rasa dia lemak Kalau dalam 1-2 hari ni rasa dia agak pahit, tapi pagi ni memang rasa dia lemak-lemak manis. Aduh, ya sedapnya. Okey, jadi apakah yang berlaku dengan pasaran malam tadi? So, seperti biasa, dalam segmen ini, yang pertama kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 3 indeks utama US. Seterusnya kita akan melihat apakah news ataupun headlines yang menggerakkan pasaran untuk malam tadi. Dan finally, kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. Okey, jadi malam tadi yang pertamanya Dow Jones meningkat 3.34%, ditutup pada 33,600. Nasdaq ditutup 6.36%, ditutup pada 10,947. 6.36%. Hui, banyak. Dan S&P 500 meningkat 4.84%, ditutup pada 3,930. Jadi ketiga-tiga indeks utama ini mencatatkan kenaikan yang sangat-sangat besar. Rally yang sangat-sangat besar malam tadi. Ini adalah kenaikan yang boleh dikatakan terbesar dalam masa 2 tahun semenjak daripada tahun 2020 Alright, jadi apakah news ataupun headlines yang menggerakkan pasaran untuk malam tadi? Okey, jadi malam tadi laporan data CPI telah dikeluarkan, iaitu laporan untuk inflation US pada bulan Oktober, yang mana laporan ini sangat-sangat positif untuk pasaran, dan pasaran bertindak juga dengan sangat-sangat positif dengan pengeluaran data ini, yang mana CPI pada bulan Oktober menurun daripada 8.2% kepada 7.7% untuk year on year. Dan core CPI ialah pengiraan CPI yang tidak mengambil kira kos energi dan juga kos makanan. Untuk core CPI, iaitu juga menurun daripada 6.6% kepada 6.3%. Jadi basically apa yang kita boleh dapat dalam data ini, bahawa pasaran melihat bahawa inflation telah pun peak pada 9.3% dalam beberapa bulan yang lepas. Itu adalah ketinggian yang maybe dah maksimum, dan inflation akan start menurun daripada situ, yang mana kita dapat melihat inflation sebenarnya dari bulan ke bulan setakat ini telah menunjukkan penurunan, which is very good. Dan disebabkan dengan penurunan dalam inflation ini, maka ini membuatkan pasaran menjangkakan Federal Reserve akan setidak-tidaknya memperlahankan kenaikan kadar faedah yang mana kita tahu apabila berlaku kenaikan dalam kadar faedah menyebabkan US dollar meningkat dan menyebabkan aset-aset lain, equity, commodities, gold, bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya jatuh disebabkan peningkatan dalam kadar faedah. Jadi disebabkan sekarang ini dilihat berlaku penurunan trend dalam inflasi ini, maka market expect kenaikan kadar faedah yang diambil oleh Federal Reserve ataupun Central Bank semua akan mula perlahan daripada sini Tapi kalau saya boleh tambah juga dengan pengeluaran data CPI yang keluar malam tadi ini, yes, tidak dapat dinafikan ini adalah satu pengumuman yang sangat-sangat penting, sangat-sangat bagus, tetapi kita juga perlu melihat trend itu berterusan, especially-nya untuk laporan bulan November, dan yang paling penting ialah untuk laporan bulan Disember yang mana perbelanjaan bulan Disember dijangka akan meningkat disebabkan oleh cuti hujung tahun dan sambutan Christmas, yang juga boleh menyebabkan bacaan untuk inflasi meningkat untuk bulan Disember yang akan diumumkan pada bulan Januari 2023. Tetapi sehingga laporan CPI pada bulan Januari 2023, berkemungkinan market akan terus membuat kenaikan daripada sini setidak-tidaknya sehingga bulan Januari 2023. Tetapi itu adalah pandangan saya tidak mempunyai crystal ball yang boleh predict masa depan, dan seperti yang kita tahu market boleh berubah pada bila-bila masa sahaja Alright, selain daripada itu terdapat juga data ekonomi, iaitu weekly initial jobless claim yang dilihat meningkat kepada 225,000 berbanding dengan 218,000 pada minggu lepas. Jadi again, walaupun data jobless claim ini negatif, tetapi ia menunjukkan bahawa langkah yang diambil oleh Federal Reserve pada masa ini dilihat mula memberi kesan terhadap ekonomi, yang mana kita dapat melihat yang pertama tadi inflation telah menurun, dan yang keduanya menunjukkan pasaran pekerjaan juga menjadi negatif pada masa ini Kedua-dua pengumuman data ini yang dilaporkan pada malam tadi, CPI dan initial jobless claim,
adalah sangat-sangat positif untuk pasaran. Alright, seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu ini. Okey, saya nak maklumkan bahawa saya akan mengadakan live private webinar iaitu kita akan menganalisa secara fundamental dan secara teknikal beberapa saham pilihan untuk tahun 2023 ini, dan seterusnya juga kita akan melihat bagaimanakah outlook untuk pasaran equity pada tahun 2023 ini. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk menyertai webinar private ini secara percuma, kawan-kawan boleh menghubungi saya melalui link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini. Okey, jadi yang pertamanya S&P 500 Futures, pasaran equity US menunjukkan peningkatan serta-merta selepas daripada pengumuman data CPI malam tadi, naik daripada paras 3,750 terus meningkat sehingga ke paras 3,970. Jadi kenaikan ini juga memecahkan resisten 3914 yang telah bertahan sejak beberapa minggu ini. Jadi again, ini adalah momentum yang sangat-sangat strong daripada pasaran. Jadi seterusnya berkemungkinan S&P 500 akan mencuba paras resisten round number yang terdekat iaitu di paras 4100 dalam masa yang terdekat ini. Dan seterusnya kita mempunyai paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras resistance become support di paras 3,900. Okey, seterusnya untuk pasaran dollar index. Dollar index juga membuat kejatuhan yang sangat-sangat kuat malam tadi, seperti mana yang kita telah discuss di awal minggu ini bahawa sekiranya data CPI menunjukkan penurunan, kita menjangkakan dollar index akan memecahkan support 109, dan itulah yang berlaku pada malam tadi apabila dollar index terus membuat kejatuhan daripada paras 111 memecahkan 10950 dan seterusnya jatuh sehingga ke paras 10750. Jadi paras ini adalah paras support yang agak signifikan untuk dollar index pada masa ini, yang mana ini adalah support yang bertahan semenjak daripada bulan Ogos 2022 ini, dan seterusnya sekiranya kelemahan ini berterusan, the next support yang kita ada untuk dollar index ialah di paras 106. Overall pada masa ini bullish channel yang ada sebelum ini iaitu channel yang berwarna biru ini telah pun dipecahkan, dan seterusnya juga saya mengubah pandangan daripada strong uptrend kepada bearish. Alright, seterusnya untuk pasaran gold. Gold juga sekali lagi membuat peningkatan malam tadi, yang mana selepas 2 hari lepas memecahkan resistance 1682, kemudian malam tadi juga memecahkan resistance yang lebih tinggi iaitu di paras 1730 ini, dan terus meningkat sehingga ke paras 1760. Alright, jadi very clear kita memang berada dalam keadaan yang bullish untuk gold pada masa ini, dengan paras resistance seterusnya ialah di paras 1780 dan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 1700. Alright, seterusnya untuk Bitcoin. So Bitcoin juga mendapat limpahan daripada berita baik pengumuman data inflation pada malam tadi, yang mana Bitcoin juga mencatatkan peningkatan daripada low 15,500 dan meningkat malam tadi sehingga ke paras 18,000. Jadi again, secara fundamentalnya market Bitcoin dan market crypto memang lemah. Cuma pergerakan ini adalah reaction daripada laporan data CPI malam tadi. Maybe ini juga boleh menjadi catalyst untuk Bitcoin meningkat daripada sini. Tetapi kita juga harus berhati-hati kerana Bitcoin dan pasaran kripto masih lagi mempunyai masalah dalam industri cryptocurrency itu sendiri. Anyway, pada masa ini kita mempunyai paras resistance yang terhampir untuk Bitcoin ialah di paras 18,500 lebih kurang, dan paras support yang terhampir pada masa ini ialah di paras round number 15,000. Alright, seterusnya untuk pasaran US oil WTI. So WTI dilihat agak lagging pada masa ini, iaitu tidak membuat sebarang pergerakan yang besar walaupun pengumuman data inflation adalah positif untuk pasaran, dengan WTI masih lagi bertahan di paras 85 dan 84. Tetapi berdasarkan kepada sentimen semasa, berkemungkinan juga WTI ini boleh meningkat daripada sini. Maybe untuk menuju paras resistance yang telah kita discuss dalam minggu ini, iaitu di paras $93 ini kembali. Dan seterusnya kita mempunyai paras support yang terhampir ialah di paras round number $80. Alright, jadi itulah update untuk pasaran malam tadi, yang mana kita dapat melihat hampir semua pasaran menunjukkan peningkatan yang sangat-sangat positif, dan kita juga dapat menyaksikan pada masa ini US dollar kembali melemah buat masa ini.
ni. Jadi melihat kepada sentimen semasa pasaran yang agak positif pada masa ini, maybe this is the time to be a little bit greedy dalam pasaran seperti mana yang dikatakan oleh Warren Buffett. Anyway, ini bukanlah financial advice. Saya bukan certified financial advisor. Saya tidak layak memberi nasihat pelaburan terhadap kawan-kawan. Tetapi sekiranya kawan-kawan ingin memulakan perdagangan ataupun pelaburan dalam saham global, dalam cryptocurrency, dalam commodities, dalam currencies dan dalam pelbagai aset lagi, kawan-kawan boleh menghubungi saya dengan link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini, dan seterusnya saya akan memberikan hadiah kepada kawan-kawan yang membuka akaun bersama platform yang saya gunakan. Okey, kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.